Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Anwar Ibrahim telah membentangkan belanjawan 2023 berjumlah RM388.1 bilion. Ia peningkatan RM15.8 bilion berbanding belanjawan yang dibentangkan oleh pentadbiran Ismail Sabri Yaakob tahun lepas. RM289.1 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus dan RM99 bilion untuk pembangunan. Berikut adalah rumusan bagi belanjawan 2023. Pendidikan yang mendapat peruntukan yang tinggi melebihi dari tahun 2022 iaitu sebanyak RM55.2 bilion. Kesihatan peruntukan kedua terbesar RM36.3 bilion, penambahan yang paling besar ketimbang RM32.4 bilion tahun lalu. Komponen utama peruntukan ini melibatkan keperluan perolehan perubatan, reagen, vaksin dan bahan guna habis termasuk peruntukan RM3 bilion bagi lentikan baru secara tetap dan kontrak lebih 1,500 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi yang menunggu sekian lama. Sejak awal mengemudi pentadbiran negara, isu utama yang diberikan perhatian ialah kos sara hidup. Kerajaan tahun ini menyediakan sehingga RM64 bilion dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif. Sejumlah besar dana ini adalah untuk meminimumkan kos sara hidup melalui kawalan harga barang, bantuan keuangan dan memberi perkhidmatan kepada rakyat terbanyak. STR akan membantu meringankan beban sara hidup hampir 9 juta penerima dengan peruntukan disediakan hampir RM8 bilion. Keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Masing-masing peruntukan RM18.5 bilion dan RM17.7 bilion. Menyelenggara membeli aset Angkatan Tentera Malaysia bagi meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan dan peruntukan hampir RM41 bilion. Kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan. Pelbagai kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS dengan nilai keseluruhannya sehingga RM40 bilion. Seperti benar ditekankan, ini merupakan strategi penting untuk memperkasa PMKS dalam negara kita. Usahawan mikro dan penjajah kecil disediakan kemudahan pinjaman di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, BSN dan Tekun dengan dana yang tersedia berjumlah RM1.7 bilion. Bagi perniagaan kecil dan sederhana SME, hampir RM10 bilion dana pinjaman disediakan oleh Bank Negara. Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan SJPP sedia menjamin sehingga RM20 bilion pinjaman PKS dengan sektor tumpuan seperti berteknologi tinggi, pertanian, pembuatan, diberi jaminan kerajaan sehingga 90%. Kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai barangan mewah mulai tahun ini dengan had nilai tertentu mengikut jenis barang mewah, jam tangan mewah, barang fashion mewah dan segala-gala yang mewah itu harus dicukai sepatutnya. Kerajaan akan menaikkan kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi. Baik. Kalau kita turun cukai untuk B40, tak ada cukai. Kita turunkan cukai untuk M40. Dari mana hasil yang boleh diperolehi? Maka kita cadangkan supaya kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi, termasuk beberapa ahli parlimen, itu akan dinaikkan di antara 0.5 sehingga 2%, melibatkan setiap banjaran pendapatan lebih RM100,000 hingga RM1 juta. Namun kurang daripada RM150,000 pembayar cukai akan digunakan cukai yang lebih tinggi. Mana jumlah ini kecil. Cuma mereka ini termasuk dalam kalangan maha kaya. Kita naikkan sedikit supaya jangan kelihatan membebankan.
Mereka juga harus pikul tanggungjawab kerana kalau kita tugangkan beban bagi orang miskin, kemiskinan tega, maka orang yang maha kaya patutlah memberikan sedikit sumbangan bagi maksud tersebut. Negeri Sabah dan Sarawak terus meraih menang besar kerana ketinggalan berapa lama, dan oleh itu peruntukan bagi Sabah ada 6.5 bilion dan Sarawak 5.6 bilion ringgit. MRT 3 pada asalnya tahun 2018, projek ini dianggarkan melibatkan kos 68 bilion ringgit. Tahun lalu proses perolehan projek dimulakan melalui tender, kos turun 50 bilion ringgit. Kerajaan kini akan mengkaji semula perincian projek ini, memastikan nilai terbaik dan yakin akan mencapai penjimatan tambahan sekurang-kurangnya di bawah 45 bilion ringgit sebelum dilaksanakan. Kepada ahli yang berumur antara 40 hingga 54 tahun dengan simpanan KWSP kurang RM10,000 di dalam akaun satu mereka, kerajaan bersetuju untuk membantu mereka dengan caruman simpanan KWSP akaun satu sebanyak RM500 juta kepada kelompok ini. Ini manfaat kepada 2 juta ahli KWSP melibatkan peruntukan hampir 1 bilion ringgit. 500 juta ringgit. 500 ringgit? Mbak. 500 ringgit. Terima kasih. Ziana Aimah Muhammad Yusof, Berita FMT.